Hai semua, Assalamualaikum. Sebelum ni, aku pernah share kisah aku terserempah hantu masa pergi buang sampah kat area pengumpulan sampah, area quarters. Kalau tak silap aku, tajuk dia Gelam. Nama aku Fahim. Tujuan aku kongsi cerita ni, aku nak kongsi cerita lain di mana aku diganggu. Secara jujur, aku ni jenis sembang besar. Tak takut itu, tak takut ini. Member semua malas nak sembang dengan aku. Mana taknya, semua aku kata merepek. Sampailah aku ni jadi favorit hantu untuk kacau aku. Kisah ni berlaku lebih kurang 13 tahun yang lepas. Lepas aku habis SPM, Abah kena posting ke Perlis. Kalau ikutkan aku, memang aku tak nak ikut. Tapi, kalau aku tak ikut, kat mana pula aku nak tinggalkan? So, dalam bulan 12 macam tu, kami sekeluarga ni pun berpindah ke Perlis. Sepanjang 3 bulan menunggu result SPM keluar, aku memang duduk di rumah. Tolong keluarga aku kemas rumah je. Biasalah, baru pindah kan. So, banyak nak kena punggah balik. And then, aku pun jadi driver tak bertauliah untuk ibu dan adik-adik aku. Time ni, lepas waktu maghrib, aku nak pergi hantar adik aku ke kelas mengaji kat rumah Ustazah Melur. Aku hantar naik motor je. Jarak rumah Ustazah Melur dengan rumah aku lebih kurang 3 km macam tu. Oleh sebab jalan tu agak gelap dengan lampu hidup mati macam tu, so aku rasa perjalanan ni sangat jauh. Malam tu, aku pun macam biasalah. Lepas solat maghrib, aku tunggu kat motor. Sementara adik aku ni nak bersiap. Dan, dah siap gerak macam tu, aku drop adik aku kat rumah Ustazah Melur. Aku pun pusinglah motor aku, nak patah balik. Dalam perjalanan balik tu, aku akan lalu sebuah rumah usang. Dan sebelah rumah tu ada surau buruk. Kata member aku, surau tu orang ramai akan pakai kalau ada kematian je. Mostly, yang solat berjemaah akan solat di masjid belakang rumah aku yang jauh lagi selesa. Selepas melipasi kawasan rumah usang tu, aku rasa seram sejuk. Biasalah kan, kita ni kalau takut macam mana sekalipun, mata tetap melilau. Time tu, aku memang layan angin je. Slow habis bermotor. Tiba-tiba, mata aku terpandang something di sebalik tingkap surau buruk tu. Time itulah, motor aku meloncat sama dengan jantung aku. Aku syak, masa tu aku tekan minyak dan aku masuk gear serentak. Mengaum teruk bunyi motor aku waktu tu. Masa ni lah, kat mulut aku, just sebut satu benda je masa tu. Aku dah solat maghrib. Aku tak tahulah kenapa tak terkeluar langsung apa-apa ayat dari bibir aku. Sampailah aku terbabas. Masa tu, aku memang tak tengok kiri kanan dah. Sumpah, terkejut habis aku nampak pocong tadi tu. Sakit aku memang tolak tepi. Aku nak bangun pun, aku tak berani. Aku nak angkat kepala pun, aku tak berani. Punyalah penakut aku waktu tu. Area surau buruk tu memang tak ada perumahan, melainkan rumah usang sebelah dia. Lebih kurang 500 meter macam tu, lepas surau tu baru ada blok baru. Aku memang tawakal berani nak bangun. Tiba-tiba, masa bangun tu, ada pula suara perempuan ketawa. Aku memang gegar teruk lah waktu tu. Aku bangun tak sempat berdiri lagi, dah dengar suara perempuan tu ketawa. Sungguh-sungguh pula tu. Macam lawak situasi kat situ. Tapi, lama-lama aku dengar jadi seram. Aku usaha untuk angkat motor aku. Tapi, handle motor aku tu dah terkehel. Dan cover set pun banyak yang pecah. Aku tengok keadaan motor aku memang teruk. Aku tak tunggu lama,
aku terus lari balik rumah. Motor tuh aku tinggal dalam keadaan tergolek. Sampai jaket rumah, aku ni menangis lah. Rasa pondan teruk weh masa tu. Family aku ni pun ingat aku kena pukul ke apa. Sebab gigi aku patah. Tangan dan kaki aku luka teruk. Aku pun ceritalah sampai habis. Mak abah aku pun terus suruh pergi bersihkan diri untuk pergi ke klinik. Sebelum pergi ke klinik tu, abah aku ajak pergi tengok motor dulu. Dengar je nak pergi tempat tadi tu balik, aku terus down. Histeri teruk aku. So, abah aku pun minta kami tunggu kat rumah. Sementara jiran aku ni tolong hantar abah aku ke tempat aku tinggalkan motor tadi. Mana taknya, motor aku baru keluar kedai, tak sampai 3 bulan. Tinggal pula kat sana sekali dengan kunci. Meloponglah kalau hilang. So, ibu aku ni pun decide untuk hantar aku pergi klinik. Sementara abah aku ni urus bab motor. Dalam jam 10.30 malam, aku dan ibu aku ni sampai rumah. Lepas selesai dapat rawatan kat klinik. Dapatlah habuan 8 jahitan kat bibir aku. Masa aku sampai rumah tu, abah dan adik-adik aku semua dah ada kat rumah. Jiran aku pun ada. Masa tu, dia minta diri untuk pulang. Aku ni pun masuk terus ke bilik untuk rehat. Masih aku teringat seketul pocong yang aku nampak tadi. Aku tak boleh lelap mata walaupun aku penat. Esok subuhnya tu, abah pun datang ke bilik aku dengan muka tertanya-tanya. Aku terus soal lah tentang keadaan motor aku. Mungkin abah pun risau, banyak yang perlu diperbaiki. Tapi jawaban abah ni buat aku terkejut. Abah bagi tahu aku, semalam waktu dia dan Pak Mail sampai kat surau buruk tu, yang aku nampak pocong, motor aku dalam keadaan baik dan masih dalam keadaan hidup. Seolah aku sengaja tinggalkan motor tu kat situ. Kata abah lagi, pada malam tu surau tu pun ada jemaah warga asing yang bekerja di kawasan tu. Tapi kenapa waktu kejadian tadi aku seorang je, gelap dan sunyi. Kesannya 5 hari jugalah aku demam teruk. Abah pun bawa aku berubat untuk pulihkan semangat aku. Persoalannya sekarang, kenapa masa aku jatuh motor tu, cover set pecah dan lampu depan pun pecah. Tapi masa abah pergi ambil balik, semua dalam keadaan baik. Satu pun tak ada yang pecah. Sampai ke hari ini, aku masih tertanya-tanya, di mana aku sebenarnya waktu tu. Okeylah, sampai sini je cerita aku. Terima kasih kepada semua yang mendengar.